Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Assalamualaikum. Good morning, madam. Okay. So sekarang baru ada separuh, ada lagi yang belum masuk. Ada tak kawan-kawan yang tak ada kat sini, tolong tolong kejut lah, kejut kawan-kawan masing-masing. Okay. Sebelum Madam nak mula diskusi hari ni, tadi Madam ada tengok dekat Telegram pelajar lah, Telegram info Telegram info pelajar KMK sesi 2021-2022. Okay. Berapa orang yang tak masuk lagi Telegram tu? Ada tak yang belum masuk? Yang ada sekarang ni ada tak yang belum masuk? Saya Madam Najmi. Najmi yang tak masuk lagi. Saya baru masuk. Sebab Madam rasa tahun ni, sesi ni teruk sangat dia punya nak dapatkan apa-apa feedback. Okay. So tolong masuk dalam info Telegram info pelajar tu lah KMK. Awak kena buat sekarang sebab sekarang ni college dia tengah proses sebab dah nak masuk fasa ketiga. So jadi awak akan kena kembali ke college. So jadi proses tersebut tu awak tolonglah masuk. Kadang-kadang bila tengok macam meminta sedekah. Sebab setiap kali, 3-4 kali yang contoh macam vaksin tu, berapa orang yang tak isi lagi? Tadi Madam tengok senarai tu ada pelajar daripada kelas Madam. Ada yang belum isi. So tolong buat sesuatu. Masuk dan tolonglah bekerjasama. Kalau awak pemudahkan urusan orang, orang akan pemudahkan urusan awak. Okay? Tolong ingatkan kawan-kawan. Awak walaupun tak berjumpa tapi awak boleh kawan-kawan, awak boleh message, awak boleh telefon. Nanti bila berjumpa tak adalah kekok sangat, awak dah ada kawan, awak dah kenal walaupun tak pernah berjumpa. Kan? Okay. Sebelum kita teruskan discussion kita ni dulu. Okay, kita sekarang nak discuss chapter trigonometry tutorial chapter trigonometry. So tadi Media ada tanya semalam. So soalan yang belakang-belakang tu semua macam yang ditanya lah, yang awak tanya. Okay, so Media akan share screen dulu. Boleh nampak? Boleh, madam. Alright. We start with question 14. Tutorial 7.3 solution of trigonometric equation. So this is solving trigonometric equation. Question 14. We start with question 14. Solve the following trigonometric function. Kita tengok yang A dulu. A is 3 sin square theta minus 5 sin theta minus 2 equals to 0. For theta in between 0 and 2 pi. So maksudnya kat sini jawapan awak mesti dalam kalau solve maksudnya jawapan awak kena tengok dia guna variable apa. Variable dia kat sini adalah theta. So jadi awak kena cari theta dan theta mesti must be in between 0 and 2 pi.
So theta should be in term of pi in term of radian. Kalau contoh dia bagi theta is 0, macam contoh B B theta is more or equal to 0 degree, less or equal to 360 degree. So theta ni must be in degree lah. Dia maksudnya dia bagi tahu secara tak langsung. So awak kena baca betul-betul soalan. Okay, kita tengok soalan A dulu. Okay, this is question 14A. 3 sin square theta minus 5 sin theta minus 2 equals to 0. Okay, so hari tu Mary ada sebut kita guna teknik PQR. PQR. So first awak kena cari pre-simple angle ataupun basic angle. Basic angle kita guna variable, kita guna simbol apa? Alpha. Alpha. Okay. Yang tak ketahuan lagi ni, dengar betul-betul Media explain ni ya. Kalau awak dengar ni, awak boleh jawab awak punya group assignment awak. Okay. Yang kedua, Q is quadrant. Quadrant kita ada quadrant 1, 2, 3, 4. So dia ada cara dia nak tentukan quadrant ni. Dan yang ketiga adalah range. Okay. Range kat sini dia bagi untuk theta. Tapi tengok juga kadang-kadang dia punya yang kita kira tu dia bukan untuk theta. Contohnya dia bagi yang kita cari tu untuk theta tambah 20 katakan. 20 degree. Jadi awak kena adjust dia punya range baru. Okay. So untuk soalan ini dia bagi 3 sin square theta tolak 5 sin theta tolak 2 sama dengan kosong. Yang first kita nak cari principal angle. Bila nak cari principal angle dia mesti dalam bentuk sama ada sin, cos ataupun tan. So kalau tengok kat sini ada tak daripada equation ini boleh tak kita dapatkan sama ada sin, cos, tan. Kalau awak tengok betul-betul ini dalam bentuk quadratic equation. Kalau quadratic equation ini actually dalam bentuk ax square plus bx plus c equals to 0. Jadi kita boleh factor. So awak boleh guna calculator, anggapkan sin theta tu sebagai x. So kalau kita factor ni kita dapat apa? Cuba tekan. Dapat berapa factor awak? Sin theta minus 2. Sin theta minus 2, satu lagi. 3 sin theta plus 1. Alright, so 3 sin theta plus 1. Satu lagi sin theta minus 2. Okay, so jadi kita dapat 2 ni daripada yang pertama. Yang ini kita dapat sin theta equals to negative 1/3. Ini yang Mary sebut tadi. Principal angle dia mesti dapat bentuk sama ada sin, cos, tan. So yang ni kat sini kita dah dapat satu. Sin theta equals to negative 1/3. Satu lagi kita dapat dari sini which is sin theta equals to 2. Alright. Kedua-dua ni dia akan ada principal angle dia lah. Okay. So maksudnya ni awak kena buat satu persatu. Kita bahagi dua macam ni. Okay, untuk yang pertama, sin theta equals to negative 1/3. Okay, untuk kira principal angle ataupun basic angle lah. Principal angle ataupun basic angle which is alpha. Untuk yang ini, kita kira dia tekan. Alpha is shift sin 1/3. Okay, abaikan dia punya negatif ni dulu. Negatif ni, negatif yang kat sini ni, ini kita untuk tengok quadrant. Ini untuk tengok quadrant. Boleh faham? Okay, so jadi untuk kira alpha, awak ambil
shift sign 1/3. Negatif yang ni kita abaikan dulu. Ini untuk tengok quadrant. Okay. Shift sign 1/3 kita dapat pada berapa? 19.47. 19.47 degree. Okay. Kalau ikutkan tadi Mary sebutkan dia punya ni sepatutnya dalam bentuk radian sebab dia bagi range dia dalam radian. 19.47 ni degree kan? Betul tak? Kalau radian berapa? Kalau radian berapa? 0.34 radian. 0.34. .34. So ini kita guna radian lah sebab dia bagi dalam bentuk radian. Okay. So yang seterusnya ini yang pertama tadi principal angle, yang kedua quadrant. Quadrant tadi kita dah nampak sasar dia punya negatif ya. So kalau negatif ini sin negatif. Sin negatif which quadrant? 3 and 4. Okay, cara nak ingat dia ASTC, add sugar to coffee. Yang first quadrant ni adalah untuk semua sin, cos, tan positif. Yang kedua, quadrant kedua, sin sahaja yang positif. S saja ni, sin saja positif. Cos dengan tan negatif. Yang ketiga, tan positif, cos dengan sin negatif. Dan yang terakhir untuk kuadran 4 ni C stand for cos lah, cos positif. So kalau untuk sin negatif, which quadrant? Quadrant 3 dengan quadrant 4. Okay. So dua tempat ni lah sini. Alright. So yang ketiga kita pertimbangkan range dia. Okay. Kalau tengok pada yang bentuk yang kita dapat dekat sini sin theta equals to negatif 1/3, maksudnya dia punya part ini hanyalah theta. Range kita follow kat sini theta. So jadi range dia kita pakai yang dia bagilah, which is 0 to 2pi. Okay. So jadi kita dah pertimbangkan tiga benda ni. So jadi kita boleh baca dia punya cara nak baca dia punya jawapan dia lah. Okay. Since ini dia punya theta, subjek dia adalah theta. So jadi tengok dia punya range dia. Range dia start dengan kosong. Kalau kosong bermaksud dia punya sudut dia, angle dia is positif. Kalau positif maksudnya rotation dia anti-clockwise. Bermaksud kalau kita nak rotate, dia mesti start daripada dekat sini. Di sini ya. Dia mesti start pada positif X. Sama ada kita rotate anti-clockwise, kalau anti-clockwise dia naik atas ni, ataupun kita rotate clockwise. Okay. Kalau tengok dia punya range dia, range kita start dengan kosong. Kalau kosong bermaksud dia positif. Positif means rotation dia anti-clockwise, yang pusing atas. Bermaksud yang pusing bawah ni kita tak payah pertimbangkan. Kecuali kalau kita punya range kita start dengan negative angle. Contoh, kalau range kita let's say ni Madam bagi contoh. Kalau let's say negative 2pi. Bermaksud awak kena pusing atas pun kena, bawah pun kena. Sebab apa? Dia punya starting dia adalah negative angle. So bermaksud kita kena buat rotation clockwise. Okey. Tetapi dia punya positif ni, dia punya ending dia adalah positive angle. Bermaksud atas pun kita kena pertimbangkan. Anti-clockwise pun kena buat. So cara nak ingat dia, kalau awak tengok, kalau dia positif, awak
buat anti-clockwise sahaja. Maksudnya pusing atas saja, bawah ni tak payah. Kalau dia negative angle, awak kena buat atas bawah. Tapi tengok juga dia punya ending dia positif ataupun negatif. Kalau positif, atas bawah. Kalau negatif, atas bawah sahaja. Dia depends kepada awak punya range, awak nak rotate tu. So jadi untuk case ni kita akan rotate atas saja. So yang pertama, awak rotate pada kuadran 3. Daripada positif X ni, start daripada kosong sehingga sini. Yang ini kita kira dia, kalau ikut degree kita kira 180 tambah dengan sudut ni kan. Okay, 180 is actually pi. So pi tambah dengan kita punya tadi, alpha is 0.34. So jadi kalau tengok pi tambah 0.34 ni termasuk tak dalam angle ni? Termasuk tak? Masuk. Termasuk. So jadi awak kena salin lah. Maksudnya ni including. Okay, ini baru yang pertama pada kuadran ketiga. And then yang kedua, sudut yang kedua pula, daripada positif X ni kosong sehingga kuadran 4 yang ini. Ini bermaksud pi, 2 pi tolak dengan 0.34. Boleh ambil tak? Boleh. Boleh. Dia masih dalam range awak ni. Ni range awak ni. Awak kena tengok berpandukan awak punya range. Sudut yang awak nak ambil tu mesti tengok dekat range lah. So 2 pi minus 0.34 boleh ambil. So jadi kalau contoh ini dia punya range dia 2 pi. Kalau contoh range dia 0 theta 2 pi. Dia punya soalan ni kita modify sikit, sin 2 theta equals to negatif 1/3. Okay, dia punya principal angle dia masih sama which is 0.34. And then dia punya kuadran dia masih sama pada kuadran 3 dan 4. Tetapi dia punya range dia akan jadi 2 theta. Kat sini range dia 2 theta. So awak kena adjust kat sini. So dia akan jadi 2 theta sini. Sini kosong darab 2 dia akan jadi still kosong. Ini dia akan jadi 2 pi darab dengan 2 akan jadi 4 pi. So kalau 4 pi bermaksud awak boleh pusing lagi. Bermaksud dia akan tambah lagi sudut dia kat sini. Bermaksud yang pi tambah 0.34 ni kita tambah lagi satu pusingan which is 2 pi. Bila tambah lagi satu pusingan tambah 2 pi. Adakah dia termasuk dalam range ni? Cuba check. Termasuk. Selagi dia boleh termasuk dalam range dia, awak kena pusing lah. Sehingga dia dah terlebih tu tak boleh ambil lah. Okay. So maksudnya kena tengok juga dia punya range dia apa lah. Tapi kalau ikut dalam syllabus awak, dia sebut 0 to 2 pi. Or 0 to 360. Tetapi apa-apa boleh berlaku. Jadi kita belajar based on konsep ya, Okey. So jadi untuk case ini kita pada mana? Untuk case ini hanya ada 2 sahajalah. Okey. So yang ini awak kena kira. Tambahkan dia. Dia tak tunjuk ni. Boleh? Ini jawapan dalam radian sebab dia bagi dalam range dia dalam radian. Okay. And then untuk sin theta sama dengan 2 pula. Okay. Ini kalau kita nak cari principal angle, kita tekan shift sin 2. Dia dapat apa kalau tekan? Tak dapat apa. Tak dapat apa, make error kan? Maksud yang ini kita ignore lah ataupun kita reject. So kita ignore. Untuk case ni kita ignore. Okay. So jadi jawapan dia yang bawah ni lah. Yang ni awak kena ringkaskan dia. Okay. Alright. Next kita move kepada soalan B. Soalan B ni Media dah tunjuk dah hari tu. Okay, tapi tak apalah, Media tunjuk sini sekali. Ini soalan B, 6 secant square theta tolak tan theta tolak 8 sama dengan 0.
Ini theta dia bagi more or equal to 0 degree, less or equal to 360 degree. Okay, so macam tadi juga, so dia punya step dia, soalan dia ni 14B ya. Soalan dia 6 secant square theta tolak tan theta tolak 8 sama dengan kosong. Dia bagi range dia kat sini 0 degree to 360 degree. Dua-dua include. Okay. So first awak kena cari sama ada sin, cos, tan untuk cari principal angle. So jadi ini kalau nak katakan dia kuadratik dia tak boleh sebab sini secant theta, sini tan theta. Dia tak sama dia punya bentuk dia. So jadi awak kena guna formula supaya dia bagi nampak sama semua tempat dia. So jadi kita boleh apply identity. Identity apa ni? Kalau secant square? Secant square theta sama dengan apa? Tangent square theta plus 1. Tangent square theta plus 1. Okay. Ni formula ya. Okay. So jadi kita ganti. We get 6 multiply tangent square plus 1 minus tan theta minus 8 equals to 0. So then kita simplify, we expand, we get 6 tan square theta minus tan theta minus 8 plus 6, we get minus 2 equals to 0. So yang ini boleh jadi bentuk kuadratik. So dia punya kita akan dapat ada 2 tan lah. Satu faktor dia kita dapat 3 tan theta minus 2. Satu lagi is 2 tan theta plus 1. Betul? Betul madam kira ni? Ya, betul. So jadi awak dapat the first one tan theta equals to 2/3. Satu lagi tan theta equals to negative 1/2. So kita ada 2 lah. So yang ni kita buat garis lah supaya dia bezakan dia. Okay. So first kita kena cari alpha ya. Cari alpha. Shift tan 2/3. Okay. So ini boleh guna degree lah sebab dia punya range dia degree. So kalau kita tekan shift tan dapat berapa? Dapat 33. 6 degrees. Okay. 33.7. Dia ambil 3 angka berarti ya. Okay. So then seterusnya yang kedua kita tengok kuadran dia. Ini tan positif ke tan negatif? Tangent positif atau tangent negatif? Positif. Positif. Kat sini positif ya, sini positif. So jadi which quadrant? 1 and 3. 1 and 3. Sini dengan sini. Okay. Alright. Okay. Lepas tu yang ketiga, dia punya range dia. Tengok sini theta, so range dia boleh pakai yang samalah, kita tak perlu adjust. So theta dia still 0 degree hingga 360 degree. So jadi dia punya subjek dia, kita akan guna theta lah. Theta dia. Theta. So jadi sini dia akan jadi theta yang pertama, kita tengok range dia. Range dia start dengan 0 degree. Kalau 0 degree positif. Positif maksudnya pusing atas sahaja. Tak perlu pusing bawah lah. Atas sahaja sebab dia positif. So jadi yang pertama dari sini ke sini. Boleh ambil tak ni? 33.7. Termasuk tak dalam range awak? Masuk. Masuk. Termasuk. So salin. Lepas tu yang kedua.
dari sini sampai sini. Ini bermaksud kuadran 3. Kuadran 3 180 tambah 33.7. Termasuk tak? Masuk. Termasuk. So salin. Lepas tu kalau kita nak tambah dia punya kuadran dia ada 2 je. So jadi kalau ikutkan kita perlu tak tambah lagi 360? Tak perlu. Tak perlu sebab kita punya ending dia 360 darjah saja. So jadi possibility dia untuk case ni ada 2 sahaja. So 2 ni sajalah. Okay. Ini untuk tan theta 2/3. Okay. Sekarang kita buat pula untuk tan theta negatif 1/2. So yang first cari dia punya alpha. So shift tan 1/2. Kita dapat alpha dia 26.6. 26.6 degree. Okay. Lepas tu dia punya kuadran dia sini negatif ya. So kuadran dia which quadrant? 2 dengan 4. Okay, 2 dengan 4. So sini 26.6 degree, sini 26.6 degree. Okay, mesti diingat satu lagi ya. Awak punya alpha tu dia mesti rapat dengan 4cx. Alpha awak mesti rapat dengan 4cx ya. Alpha awak tu kena ingat. Alright, and then kita yang ketiga range dia masih samalah, which is 0 degree hingga 360 darjah. So jadi subjek kita is theta lah. Okay. Yang pertama dia sama juga, dia positif, so dia pusing atas saja. So yang pertama yang ini. Kuadran 2 maksudnya 180 tolak dengan 26.6. Boleh ambil tak? Boleh. Boleh. Salin. Boleh tolak terus pun tak apa. Tapi Maiden just nak tunjuk Okay. And then yang seterusnya pada kuadran 4, starting with kosong sehingga kuadran 4 pusing anti-clockwise. Kat sini bermaksud 360 tolak 26.6. Ini boleh ambil lah. Clearly is less than 360 degree. Okay. So ada 2 sahaja juga sebab dia punya limit dia adalah maksimum dia is 360 degree. So ada 2. So untuk kes ni awak akan ada 4 sudut lah. 2 untuk tan 2/3. 2 untuk tan negatif 1/2. Okey. Seterusnya kita move kepada soalan 15. Yang ni awak lengkapkan ya. Awak kira sampai habis. Maksud medium tambah tu lah. Medium tak tunjuk lah. Medium tunjuk jalan je. Okey, seterusnya kita tengok soalan 15 ya. Okey, by using T equals to tan theta over 2 solve equation tan sin theta minus 5 sin theta equals to 2 for theta 0 to 360 degree. Okay. Yang ini awak kena guna kalau dia bagi T equals to tan theta over 2. Yang ini awak kena guna in term of T. Awak kena cari tan theta. Kalau tengok dekat equation ni, awak perlukan sin theta dengan cos theta. Awak kena lukis triangle lah. Lukis ni. Dia punya hint dia kena buat, kena cari formula untuk sin theta dan cos theta. Okay. Dia punya equation dia, kita salin dulu dia punya equation dia. 10 sin theta tolak 5 cos theta equals to 2. Dia punya range dia 0, theta 0 to 360 degree. Not including. Okay. So, seperti yang Maiden sebut, awak kena cari formula untuk sin theta dan cos theta by using
T equals to tan theta over 2. T equals to tan theta over 2. Okay. So, kalau T equals to tan theta over 2, awak kena cari formula untuk tan theta. So, awak kena pakai half angle. Half angle formula. Half angle formula dia lebih kurang sama dengan double angle. Double angle. Okay. Kalau contoh double angle, tan 2A ataupun tan 2 theta lah. Tan 2A equals to 2 tan A over 1 minus tan square A. Ini double angle. Tengok dekat formula double angle. Okay. Sekarang ni awak nak dia dekat sini. Dekat sini awak nak jadikan dia theta per 2. Theta per 2. Kalau ini theta, contoh ni theta lah ni, kita tukar theta. Okay. Yang double angle ni theta. So sekarang ni kat sini awak nak tukar dia jadi theta per 2. So sini pun dia akan jadi, kalau 2 theta dia akan jadi separuh. Separuh adalah theta. So sini akan jadi theta. Sini theta per 2. Sini theta per 2. So jadi formula dia yang inilah untuk half angle. Jadi kita nak adjust dekat dia punya angle dia. We modify dekat angle dia. So jadi formula yang kita pakai kat sini, tan theta sama dengan 2 tan theta per 2 over 1 minus tan square theta per 2. Theta over 2. So then kat sini tan theta per 2 is equal to T. So jadi kat sini dia akan jadi 2T, 2T over 1 minus T square. Sebab sini tan theta over 2, sini tan square theta over 2. Which is dia akan jadi T square lah. T square. Ini awak punya tan theta. Baru tan theta. Yang awak nak tadi sin theta dengan cos theta. Dekat equation dia ada sin theta dengan cos theta. So ni baru dapat tan theta. Okay. So untuk dapat sin theta cos theta, awak boleh lukis triangle. Draw triangle. Okay. Kita draw triangle. Let's say kat sini awak punya theta. This is your theta. Tan theta equals to 2T over 1 minus T square. Kalau tangent, TOA. Opposite over adjacent. Kat sini O, kat sini A, kat sini hypotenuse. So, sini 2T. This is 2T. Sini 1 minus T square. Dekat hypotenuse macam mana? Awak kena carilah guna theorem Pythagoras. So kalau kita guna theorem Pythagoras, kat sini kita dapat 1 plus T square. Ini awak kena buatlah. 1 minus T square square plus 2T square. Kena buat square root dia. Dan awak akan dapat 1 plus T square kat sini. Dia tak tunjuklah yang tu. Dia sebut je. Okay. So kita guna Pythagoras theorem untuk dapatkan hypotenuse ni. Okay. Daripada triangle ni awak boleh dapat sin theta dengan cos theta lah. Sin theta kat sini. Apa sin theta? Baca. 2T over 1 plus T square. 2T over 1 plus T square. Dan cos theta. Cah kan? So 1 minus T square over 1 plus T square. Okay. So yang dua ini awak masuk ke dalam equation. Yang ni masuk dalam equation atas ni ya. Masuk dalam equation yang ini. So dia akan dapat 10 sin theta tadi 2T over 1 plus T square
minus 5 multiply cos tadi 1 minus t square over 1 plus t square equals to 2. Okay, and then awak kena simplify ni lah dan simplify equation ni dan awak sampai dapat t sampai awak dapat t. So jadi yang ni macam mana kita nak ringkaskan dia? Kalau tengok ni dia punya denominator dia sama. So denominator dia 1 plus t square. Yang atas ni akan jadi 20t minus 5 plus 5t square equals to 2. Okay. So then awak boleh multiply, cross multiply. We get ni cross multiply ni. So we get 20t minus 5 plus 5t square equals to 2 plus 2t square. So then agak-agak ni dapat bentuk apa? Bentuk apa ni kita dapat? Kuadratik. Kuadratik. So susun dia bagi jadi kuadratik. So 5t square minus 2t square plus 20t minus 5 minus 2 equals to 0. So we get 3t square plus 20t minus 7 equals to 0. Then kita factor. The factor ni we get, first factor we get 3 minus 1. okay, and then second one is t plus 7. So we get t equals to 1 over 3, t equals to negative 7. So kalau ikutkan, ini baru dapat t. Kalau kita nak solve, kalau ikutkan ini solve ni variable kita adalah theta lah. Kita mesti dapat theta. So kalau ikutkan t ni adalah tangent over, since kita punya t equals to tangent over 2. So jadi kat sini kita dapatlah tangent theta over 2 equals to 1/3. Lagi satu tangent theta over 2 equals to negative 7. So kita ada dua kat sini. Yang ni awak kena solve macam yang Madam ajar awal tadi. Which is awak kena buat PQR. PQR teknik. So lah awak ada dua. Satu tangent theta over 2 sama dengan 1/3. Satu lagi tangent theta over 2 sama dengan negatif 7. Alright. So first kita kena cari alpha dia dulu. Kita buat dulu untuk tangent theta over 2 1/3. Okay, cari alpha dia. Shift tan 1/3. So kita dapat alpha dia. Dia punya range dia dalam degree kan? Okay. So alpha dia dalam degree. Kalau shift tan 1/3 kita dapat berapa alpha dia? 18.4. 18.4. Belakang lagi? Belakang dia berapa nombor kecil Okey, 18.4. Okey. Alright. Yang kedua, kita tengok quadrant dia. Quadrant dia ini tan positif. Kalau tan positif, which quadrant? 1 dengan 3. Sini 18.4 degree, sini 18.4 degree. Okey. Dan yang ketiga, theta yang dia bagi, range yang dia bagi 0 hingga 360 darjah. Okey. Cek. Tak termasuk kan? Okey, tak termasuk. Bermaksud kita punya theta ni tak termasuk kosong hingga 360 darjah. Okey. Kalau ikutkan, tengok kat sini. Kita punya tan theta per 2. Tan theta per 2. Dekat sini range dia theta. So ini yang awak kena adjust range baru. So sekarang awak kena buat range untuk theta per 2. Sebab kita punya subjek kita is theta per 2. So buat new range with theta over 2. Kalau tengok sini kita bahagi 2. Theta over 2. From theta to theta over 2 kita kena divide by 2. So sini kena 0 bahagi 2. Sini 360 bahagi 2.
Kosong bagi 2 dapat apa? Kosong. Kosong degree sehingga 360 bagi 2, 180. Okey. So jadi subjek dia mesti theta over 2 lah. Okey, kita punya theta over 2 range dia di antara 0 hingga 180. Kalau kosong tadi bermaksud positif. Maiden kata rotate atas saja. So rotation yang pertama yang ini. 18.4. Boleh ambil tak? Boleh. Boleh salin 18.4 degree. Yang kedua, yang ini sampai sini. Ini macam nak kira dia? 180 tambah 1 18. Boleh ambil tak? Tak boleh. Tak boleh. Jangan salin. Tak boleh ambil. Stop. Okay. So, jadi kita punya possibility ada berapa? Untuk tan theta 1/3. 1. Satu saja. Ini untuk kes ni dia hanya ada satu saja. Okay. So, then awak kena cari untuk theta lah. Ini awak dapat theta awak betul kan? So, theta awak kena 2 ni kena darab dengan 18.4. So, jadi kita dapat 18.4 darab 2. Oh, kena kira sebab ni dia tak kira. So, dapat 36.8 degree. Okay. Ini untuk tan theta 1/3. Okay. Lepas tu buat pula untuk tan theta per 2 negatif 7 ni. So samalah step dia. Alpha, tan, shift tan 7. So dapat alpha dia boleh kira. Dapat berapa alpha dia? .879 lah. 9. Okay. Yang kedua, quadrant dia, which quadrant? Quadrant berapa? Dua dengan 4. 2 dengan 4. Okay. Awak seorang je jawab, yang lain semua duduk diam, tak tahulah. 81. 81.9 degree, 81.9 degree. Okay. So yang ketiga awak kena range dia, range dia masih sama dengan ni lah, theta per 2 in between 0 hingga 180 degree. Sebab ni subjek dia theta per 2. So jadi theta per 2 yang pertama ni pusing atas saja. Yang pertama 180 tolak 81.9 boleh ambil. So salin. Yang kedua 360 tolak 81.9 boleh tak? Tak. Tak boleh ambil. So stop lah. So kita ada satu juga untuk tan theta per 2 sama dengan negatif 7. So awak hanya ada 2 possibility sajalah. 2 possibility. Kalau contoh tadi Mary sebut awal-awal tadi, kalau dia punya range dia start dengan negatif, awak kena pertimbangkan atas, kena buat atas, kena buat bawah. Kalau atas ada 2 possibility dia, tengoklah range dia sampai berapa. Kalau 360 darjah akan ada 2 quadrant. Untuk rotation atas. Kalau pusing ke bawah, negative angle akan ada 2 juga. So dia akan ada 4. Kalau 180, dia hanya ada 1 saja. Kalau tengok start kosong, dia ada 1 je kan. Kalau dia start dengan negatif, 1 atas, 1 bawah. Awak kena fikir macam tu lah. Alright, so ini untuk soalan 15. And then untuk soalan 16. Okay, 16 soalan dia sama, cuma ni soalan ni tak perlu solve lah. Dia tak perlu solve. Hanya awak kena tunjuk, kena macam show lah, show sampai dapat tan theta per 2. Okay.
Kalau tengok dia kata by using t equals to tan theta per 2, theta over 2, show that 1 minus cos theta over sin theta equals to tan theta over 2. Okay. Kalau Meda akan pilih sebelah kiri, starting with sebelah kiri sehingga dapat tan theta per 2. Untuk dapat tan theta per 2, bermaksud awak kena dapat sama dengan t. Bermaksud awak kena buat 1 minus cos theta over sin theta mesti dapat sama dengan t. Bila dapat sama dengan t, baru kita boleh assume dia sebagai tan theta per 2. Okay. So jadi dia punya langkah-langkah dia sama macam yang kita buat tadilah. First awak start dengan cari dulu tan theta. Dapat tan theta tadi kalau ikutkan kita akan dapat tadi 2t over 1 minus t square. 2t sama dengan 2t over 1 minus t square. Lepas tu kita lukis triangle. Kita dapat sin theta. Kita dapat cos theta. Lepas tu kita ganti, kena ringkas sampai dapat t. Okay. Dia punya yang triangle tu sama saja. Sebab dia tak ubah kan. Mana segitiga tadi? Yang ni. Dia punya yang ni semua sama. Sama sebiji. Cuma awak kena ganti. Kena ganti ke dalam yang dia bagi itulah. Dalam soalan 16 tu. So, Meda tak perlu explain panjang-panjang kan yang ni. Yang triangle ni. Tak perlu kan? Okay, Meda proceed terus lah. Sepatutnya awak kena lukis lah dalam kerja tu. Okay, based on yang tadi, Meda untuk soalan 16 ni, Meda terus ambil lah. Tan theta is 2t over 1 minus t square. Sin theta is 2t over 1 plus t square. Dan cos theta is 1 minus t square over 1 plus t square. Okay. Ini based on yang tadi lah macam tu. Dia sama je. Cuma Meda terus ambil dia punya jawapan ni. Okay. Dan kita nak show 1 minus cos theta over sin theta. Okay. Ni kita punya soalan yang kita nak show lah. We want to show until we get tan theta over 2. So jadi kita gantikan, we substitute cos theta, we get 1 minus t square over 1 plus t square over 2t over 1 plus t square. Okay. Macam mana nak ringkas ni? Soalan Meda, macam mana nak ringkas sampai dapat t? Jadikan satu 1 plus t square over 1 plus t square. So means that kita boleh buat dia, yang atas ni dia punya denominator is 1 plus t square. Yang belah bawah is remain lah kan, sama. So yang atas ni akan jadi 1 plus t square minus 1 plus t square. So then kita dapat berapa ni? 1 minus 1 habis. Tadi dapat 2 t square. Over, kita dapat 2 t square over 1 plus t square over 2t over 1 plus t square. So daripada sini kita boleh cancel 1 plus t square, tinggal 2t square over 2t. So 2 boleh cancel, t pun boleh cancel. So kita dapat equals to t. Tadi seperti yang Madam sebut, t ni is tan theta over 2. So kita show lah. Buat show. Macam tu lah untuk soalan 16. Alright. Seterusnya Madam nak move kepada soalan 17. Okay. Soalan 17, express 17 dengan 18 ni lebih kurang sama. Madam
sama tapi dia punya soalan tu dia tak tanya yang sama. Okay. Soalan 17 Soalan 17 yang pertama dia suruh express 5 sin theta plus 12 cos theta in the form of r sin theta plus alpha, where r is more than 0, theta in between, alpha in between 0 to 90 degree, giving the value of alpha nearest to 0.1 degree. Hence solve the equation. Ini kena solve, kena buat PQR. Solve equation 5 sin theta plus 12 cos theta equals to 6. Ini ada perkataan hence. Hence ni merujuk kepada yang kita cari sebelumnya, r sin theta tambah alpha ni. Okay, dia punya range untuk theta is 0 degree to 360 degree, giving your answer to the nearest 0.1. Okay, so jadi yang first awak kena express dulu r sin theta plus alpha. So yang ni formula kena pakai formula sin A tambah B. Sin theta tambah alpha ni sin A tambah B lah. A ni adalah theta, A ni theta, B ni adalah alpha. Okay, tengok formula, this is formula apa? Compound angle lah. Kalau ikutkan formula dia akan jadi sin A cos B tambah cos A sin B. Okay, formula kena betul. Kalau dia bagi cos theta tambah alpha, formula dia lain pula lah. Kalau cos theta tambah alpha, dia akan jadi cos theta cos alpha tolak sin theta sin alpha. Awak kena tengok betul-betul formula yang dia tanyalah. Contoh kalau soalan 18. Okay, 18 dia still express in the form of r cos theta tambah alpha. Yang ni guna formula cos A tambah B ya. Awak kena tengok betul-betul soalan dia. Okay, untuk soalan 17 kita nak express 5 sin theta tambah 12 cos theta equals to r sin theta plus alpha. Okay. So jadi kita kena kembangkan formula yang ni. Dia akan jadi r sin theta cos alpha plus r cos theta sin alpha. Ni formula dia lah, sin A tambah B. Okay, and then ni depan ni samalah, 5 sin theta plus 12 cos theta. Yang ni majority boleh buat ni. And then awak akan dapat di sini. Awak compare kan? Compare apa? Coefficient. Compare coefficient. Awak compare, let's say awak compare sin theta. So kat sini sin theta. So maksudnya 5 sama dengan r cos alpha. So r cos alpha equals to 5. And then untuk cos sini 12. Sini cos theta r sin alpha. So r sin alpha equals to 12. Lepas tu let's say ini equation 1, ini equation 2. So jadi first 2 divide by 1. 2 divide by 1. 2 bahagi 1. Sebab apa 2 bagi 1? Sebab nak bagi dapat tan alpha. Sin over cos is tan alpha. So jadi r sin alpha over r cos alpha. Ni r ni habis, sin over cos alpha ni dia dapat tan alpha. Yang ini 12/5. Dapat tan alpha is 12 over 5. So then awak cari alpha lah. Alpha seperti yang disebut kosong in between kosong hingga 190 darjah. Maksudnya acute angle lah. Quadrant 1 So awak dapat alpha dia 67.4 degree. Nearest to 0.1 Okay. And then yang kedua nak cari R pula, awak guna 1 square plus 2 square. So dapat R square
equals to 12 square plus 5 square. So then R equals to square root 12 square plus 5 square, which is equals to 13. 13. Alright. So dapat 13. Okey, untuk bahagian yang ini dengan yang ni sama ya semua step dah. Yang tak sama adalah yang ini yang mula ni, formula ni. Kena tengok, be careful yang ni. Formula apa yang dia nak ni. Yang ni awak kena tengok betul-betul. Alright. Seterusnya, so jadi kat sini kita dapat finally kita punya conclusion. Therefore, 5 sin theta plus 12 cos theta is equal to 13 sin theta plus 67.4 degree. Okay. Ini untuk soalan express soalan express. Kalau back to balik soalan yang pertama dia nak suruh express. So ayat yang pertama ni yang baru dapat satu jawapan. Lepas tu hence solve the equation 5 sin theta plus 12 cos theta equals to 6. Kalau ikutkan ini ada hence 5 sin theta plus 12 cos theta ni kena ganti dengan jawapan yang kita dapat tadi lah. Equals to 6. Okay. Soalan yang kedua dia suruh solve 5 sin theta plus 12 cos theta equals to 6. So jadi sekarang yang ini kena ganti dengan yang ni. Ganti kat sini. So jadi 13 sin theta plus 67.4 degree equals to 6. Lepas tu kena solve macam kita solve PQR tadi lah. Kena dapatkan dia sama ada sin, cos, tan. Kat sini ada 13 kat depan ni. So 13 ni kena bawa ke sebelah kanan. So dia akan jadi sin theta plus 67.4 degree equals to 6 over 13. Ni dah dapat sin lah. Okay. So jadi sekarang awak kena buat PQR. Yang first kena cari alpha. So shift sin 6/13. 6 over 13. Shift sin 6 over 13. Dapat berapa dia punya alpha? Kira 27.5. 5 kau? Shift sin 27 lah. Ini degree ke tu? 27.5. 27.5, okey. 27.5 degree. Okey, lepas tu kuadran berapa? 1 dan 2. 1, 2. Sini 27.5. Sini 27.5 degree. Okey, yang ketiga, range yang dia bagi theta 0 degree, tak termasuk 0, tak termasuk 360 darjah. Tetapi kita punya subjek kat sini theta tambah 67.4. So awak kena buat new range. So new range awak kat sini theta plus 67.4 degree. So kat sini ada tambah 67.4. So sini depan 0 tambah 67.4. 360 degree tambah 67.4. So, jadi kita dapat new range kita 67.4 degree. Yang belakang jadi 427.4 degree. Okay. Ni range baru kita. Ini kita punya panduan baru kita. Dan subjek kita suppose theta plus 67.4 degree. Okay. So yang ini awak kena rotate atas
sahaja sebab dia punya starting dia positif. So rotation yang pertama yang ini. Yang ini maksudnya berapa? Boleh ambil tak? Boleh. Tak boleh. Tak boleh Boleh. because this is 27.5. Dia punya ratio start dengan 67.4. So yang ni tak ambil, yang ni tak ambil. Okay, yang kedua, yang ini. Yang ini boleh ambil tak? Ini boleh. Ini boleh. 180 degree minus 27.5. Ini boleh ambil. Lepas tu, tengok kita punya ending dia macam lebih daripada satu pusingan. Okey. Kalau tadi 27.5, kuadran 1 tadi tak boleh ambil kan? Tapi kalau medium tambah 360 boleh ambil tak? Kalau 360 tambah 27.5, cuba tambah. Dah lebih ke belum? Belum. 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 So jadi Belum. ini boleh ambil tak? Boleh ambil. Boleh ambil. Kalau tak awak padam lah. Okay. Lepas tu kalau yang kuadran 2 ni kalau kita tambah 360 dah lebih ke belum? Dah lebih ke belum? Cuba kira. 180 tolak 27.5 dapat berapa? Ratus 52.5. 152. Kalau tambah 360 dah lebih kan? Dah lebih. 500. Okey, dah lebih tak ambil lah. So jadi kita hanya ada dua sahaja possibility. Dua saja ni lah. So yang ni theta tambah 67.4. So at the end awak kena cari theta ya. Kalau theta bermaksud awak kena tolak dengan 67.4. Kena pindah ni lah. Kena pindah 67.4 ni ke sebelah kanan. So jadi yang ini 180 tolak 27.5 dapat 152.5 degree tolak dengan 67.4 degree. Yang ni 360 tambah dengan 27.5 dapat 387.5 degree tambah dengan tolak dengan tolak dengan 67.4 degree. Okay. So ni awak kira lah sampai habis ya. Sila kira sampai habis. Macam ni lah. Boleh faham ah? Soalan dia berulang je. Okay, ini soalan nombor 17. Last lah. Soalan 18. Yang express tu boleh buat tak agak-agak? Yang express ni boleh buat tak? Cuma formula dia lain lah. Because dia R cos theta tambah alpha. Soalan yang pertama ni boleh buat tak untuk 18 ni? Kalau tak, Mira tak tunjuk dah. Boleh buat tak? Boleh cuba tak? Cuba boleh ada. Cuba. Formula dia kalau cos A tambah B. Apa dia formula dia? Tengok. Kalau 18, 12 cos theta tolak 5 sin theta tambah dengan R cos theta tambah alpha. Formula dia ini akan jadi R cos theta cos alpha. Tolak ke tambah? Tolak. Tolak R sin theta sin alpha. Lepas tu awak buatlah comparison. Comparison dengan cos theta, comparison dengan sin theta. Macam tadi. Lepas tu awak buat sama ada 1/2 ataupun 2/1 untuk dapat tan alpha. Lepas tu awak square both side tambah dengan equation 1 square tambah dengan equation 2 square. Untuk dapat R lah. Okay. Lepas tu dapatlah dia punya expression tersebut. Okay. Expression tersebut awak akan dapat, jawapan dia awak akan dapat
12 cos theta tolak 5 sin theta sama dengan, kita tengok jawapan kat belakang, kita akan dapat 13 cos theta tambah 22.6 degree. Ini jawapan yang sepatutnya kita dapat lah. Ini jawapan yang sepatutnya awak dapat. Okay. Daripada jawapan ni, kita akan jawab soalan yang seterusnya. Okay. The function f is defined by f theta equals to 12 cos theta minus 5 sin theta plus 10. Find the maximum and minimum values of f theta. Okay. F theta kat sini, 12 cos theta tolak 5 sin theta tambah 10. So dia ada additional part which is tambah 10. So bermaksud kat sini kita kena tambah 10 lah. Dia akan jadi 13 cos theta tambah 22.6 degree tambah dengan 10. Soalan 18. Ini 18. Okey. Dia bagi f theta. Ini soalan A ya. A. F theta sama dengan 12 cos theta tambah tolak 5 dengan 5 sin theta tambah dengan 10. Dia ada additional tambah 10 kat sini. Okay. So dia ada additional tambah 10 kat sini. Q tambah kosong je. Okay, tambah 10. Okay. Dia ada tambah 10 kat belakang ni kan, additional. So, F theta dia akan jadi 13 cos theta tambah 22.6 degree tambah dengan 10. Ini F theta barulah, F theta baru. Based on jawapan yang kita dapat dekat expression yang pertama tu. Okay. So, soalan dia nak F theta yang maksimum. F theta maksimum dengan F theta minimum. Okay. Nilai F theta maksimum minimum ni bergantung kepada nilai cos ini. Okay. Kalau ikutkan nilai cos theta, tak kisahlah sudut dia berapa pun, tapi cos theta lah. Dia in between -1 hingga 1. Bermaksud nilai dia yang paling rendah untuk cos theta adalah -1, ni paling rendah. Ini yang paling maksimum dia adalah 1 untuk cos theta. Ini untuk cos theta, bukan untuk F theta ya, untuk cos theta. So jadi kalau kita ganti when cos theta tambah 22.6 degree sama dengan -1, F theta awak akan dapat 13 darab dengan -1 tambah dengan 10. So awak akan dapat -13 tambah 10, dia akan dapat -3. -3. Okay. Tapi bila when awak ganti pula cos theta ni tambah 22.6 degree sama dengan 1 pula, awak punya F theta akan dapat 13 times 1 plus 10, which is 13 plus 10 is 23. So, ini -3, yang ini
23. Yang mana yang lebih besar, yang mana yang lebih kecil? Which one is maximum, which one is minimum? 23 maximum. This is maximum, this is minimum. Macam tu sajalah untuk soalan A. So F theta maximum is 23, F theta minimum is negative 3. Tengok mana nilai besar lah setelah kita ganti nilai cos tersebut. Kalau contoh dia tanya untuk sin theta pun sama. Nilai yang paling tinggi untuk sin theta is negatif 1, yang paling rendah adalah negatif 1. Boleh? Kadang-kadang dia tanya, mungkin untuk soalan 17 ni pun dia boleh tanya yang R sin theta tambah alpha. Dia punya konsep dia sama, cuma yang tak samanya sin itulah. Okay, ini untuk A. And then untuk B, find the value of theta for theta in between 0 to 360 degrees such that F theta is maximum. Untuk soalan B, dia nak solve theta. Theta tu in between 0 hingga 360 darjah dan dia bagi tahu F theta maksimum. Okay. Kalau F theta maksimum bermaksud F theta kita F theta kita yang ni yang ni. Of course. Okay. So F theta kita 13 cos theta tambah 22.6 degree tambah 10 kan. So sekarang dia bagi tahu F theta maksimum. Maksimum maksudnya sama dengan 23. So jadi equation kita 13 cos theta tambah 22.6 degree tambah 10 equals to 23. Ini merujuk kepada maksimum lah. F theta maksimum. Okay. So then awak kena solve guna PQR dulu lah. Tapi sebelum nak solve awak kena buat dia bagi jadi cos theta tambah 22.6 degree ni sebagai subjek. So jadi kena pindah yang ni dulu, pindah 10. So dia akan dapat 23 tolak 10, 23 minus 10, we get 13. And then 13 yang ni kena pindah ke sebelah kanan, bahagi 13. Then 13 over 13, we get 1. Okay. So jadi cos theta 22.6 degree equals to 1. Lepas tu buat PQR. So cari alpha dia. What is your alpha? Chief cos 1. 0 degree. Okay. And then quadrant dia positif kan? Positif maksudnya kuadran 1. Kalau 0, dia tak boleh buat garis macam ni ya. Garis macam ni. Tak boleh. So garis dia mesti duduk kat sini. Sini 0 degree. Okay. Lepas tu dengan kuadran berapa? 1 dengan kuadran 4 kan? Yang ini dengan yang ni. So dia punya ni dekat sini juga. Dia berkongsi lah tempat. Okay. Ini untuk kuadran. Lepas tu untuk range dia, theta tambah 22.6 degree bermaksud sini 22.6 degree, 0 tambah 22.6. Yang belakang ni 360 tambah 22.6 degree. Okay. So, untuk kuadran 1 adalah 0. Boleh ambil tak 0? Tak boleh. Tak boleh, jangan ambil. Okay. Lepas tu tengok dia punya ending dia lebih daripada 1 pusingan. So maksudnya 0 tambah 360. Boleh ambil tak? 0 tambah 260. Boleh. Boleh. Okay. Lepas tu kalau tambah lagi dah terlebih kan? Okay. Kuadran 4 pun 360 darjah juga. Kalau kita pusing sampai sini 360. So 360 dah ada dia bertindan lah. Okay.
So ada lagi, boleh tambah lagi tak? Tak ada dah kan? Ada satu je possibility dia. Untuk kuadran 1, kosong. Tapi kalau medium tambah 360, boleh ambil. So ambil 360. Lepas tu kalau tambah lagi dah tak boleh dah terlebih. Okay. Untuk kuadran 4, yang medium pusing ni 360 darjah. Dah kita dapat dekat kuadran 1 tadi. So dia bertindan lah. So lebih daripada tu tak boleh dah. Okay. So possibility dia hanya satu saja. So theta dia 360 tolak dengan 22.6 degree. Ini 3 lah. Okay. So ini untuk soalan 18. Okay. Soalan assignment pun macam ni juga. Awak kena tengok dia punya range dia berapa. Dan yang terakhir soalan 19 ni medium. Dalam example lecture pun ada. So boleh tak awak tengok dalam example lecture. Example berapa untuk soalan 19 ni? Ada dalam example lecture kan? Ada example last kali. Example berapa tu? Example 4 yang telah lecture 4 kan? Lecture 4. Example 4 boleh tengok sebiji sama tu lah. Boleh kan? Bila tak emphasize lah untuk soalan 19. Awak boleh tengok tu. Kalau ikut medium, ni boleh tengok lah soalan 19 ni. Medium tak explain dah soalan 19. So habislah. So awak boleh buatlah group assignment awak. Okay. So ada apa-apa lagi nak tanya medium? Boleh faham ada yang duk tanya medium pasal nak cari angle tu lah. So awak punya angle panduan awak adalah range awak lah. So awak kena tengok range awak tu. Based on dengan dia punya dekat angle dia dekat sin cos tan awak tu. Subjek awak. Awak kena tengok subjek awak. Okay, so awak boleh buat assignment awak lah. Kalau tengok assignment dia, awak punya range berapa? Range dia berapa? Soalan 4. Range dia berapa? Dia punya dia expression dia tak sama lah, tapi dia punya sudut dia tu, range dia sama. Berapa? Kalau ikut 180 sampai 180. okey. Kalau negatif, medium kata kena pusing mana? Bawah. Atas dan bawah. Atas pun kena buat, bawah pun kena buat. Maksudnya buat atas dulu, buat bawah dulu. Kalau tengok awak punya sampai 180. Awak kena tengoklah ada possibility dia mungkin satu saja. Satu sudut ke atas, satu sudut kat bawah. Itu kalau theta lah, kalau theta. Tapi awak punya tu subjek awak tu apa? 2 theta, O theta plus something, O theta minus something, kena tengok tu lah. Okay. Kalau dia tambah, maksudnya dia bertambah lah dia punya angle dia tu. Awak kena tengok lah. Okay. So tak ada apa-apa dah ni dia nak ni, awak boleh buat lah. Kalau rasa tak pasti solution awak tu, awak boleh PM medium untuk semak untuk group assignment tu. Medium memang tak sebut dia waktu individual assignment tu, tapi medium assume awak boleh PM medium untuk tanyalah. Okay, kalau tak pasti awak boleh, bukan tanya medium nak buat, tanya medium jawapan awak tu betul ataupun tidak lah. Kena PM medium lah. Okay, itu saja. Okay. Medium awak boleh rest dulu, then awak boleh continue untuk lecture baru, topik baru. Topik baru adalah limits and continuity. Okay, so hari ni awak boleh study lecture 1 lah. Lecture 1 medium dah letak, dekat Padlet pun dah letak, dekat Teams pun dah letak. Awak boleh study lecture 1. Boleh? Kita berhenti kat sini. Jangan lupa isi kehadiran ya. Kehadiran isi 3 kali. Untuk 3 jam lah.
pukul 8, pukul 9 dan pukul 10. Okey, ada apa-apa nak tanya madam? Yang last? Madam, Ya. berkaitan yang pasal video, yang pasal discussion untuk assignment tu, buat live dengan madam kan, bukan kami record video kan. Record. Awak Awak kami buat yang kena dengan buat. awak je. Okay. Tapi madam nak dia dalam medium discussion. Tak mau awak cantum macam awak buat surang, awak cantum, tak mau. Dia mesti live lah, antara awak tu live. Boleh guna Google Meet, boleh guna apa-apalah medium macam Google Meet tu lah, senang cerita Google Meet lah. Awak buat Google Meet, lepas tu awak list lah dalam tu. Okey, jawapan kalau dalam tu kalau salah tak apa. Yang penting dia punya discussion tu. Mesti ada macam contoh, macam awak bincang dalam grup. Contoh awak kata soalan ni pakai formula ni. Contoh, kawan awak tak bersetuju, dia kata ni formula ni salah, sepatutnya macam ni. Macam tu, dia mesti dalam bentuk discussion. Bukan presentation. Presentation macam awak bagi tahu ini explain lah, awak akan explain kan. Dia discussion, dia bukan explanation. Mungkin kalau dalam discussion tu mungkin kawan awak kata awak buat contoh, awak bahagikan kawan awak yang tu dia kata dia dah buat dah sampai sini tapi dia tak tahu nak teruskan. Boleh discuss. Itu contoh discussion. Boleh faham Madam, Ya. kalau buat discussion secara live, dah record, tapi masa melebihi 15 minit macam mana? Lebih tu banyak mana? 20 minit, setengah jam. 27 minit tapi Tak apa. tak apa. Ya, tak apa. Jangan sampai sejam lah. Jenuh media nak tengok sampai sejam. Kerana semalam saya dah submit tapi saya edit kurang sikit sampai 15 minit. Kurang tu. Nak submit lagi. Kalau tak sure boleh submit lain. Okay. Boleh. Submit je nanti media tengok. Okay. Okay. Alright. Boleh ya? Lebih sikit-sikit tu tak apa. Dan discuss semua soalan semua soalan. Okay. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Semoga boleh bantu awak untuk group assignment awak lah. Okay. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Salam media. Thank you media. Thank you, madam. Thank you, madam.